Perlis ni ditubuhkan untuk yang pertamanya untuk memberi perkhidmatan pengembangan pertanian. Pengembangan pertanian ni bermaksud khidmat dari segi khidmat nasihat dari segi perundingan, sokongan teknikal yang berkaitan dengan bidang pertanian, khususnya bidang di bawah Jabatan Pertanian ni adalah tanaman makanan, dan juga pengeluaran produk hiliran ataupun industri asas tani. Tujuannya adalah untuk memastikan pengeluaran makanan yang selamat dan juga mencukupi untuk semua rakyat di negara kita. Dari segi visi dan misi Jabatan Pertanian adalah untuk mewujudkan industri pertanian yang berdaya saing serta produk yang mesra alam dan berorientasikan ekspor. Dengan misi kita memberikan perkhidmatan yang berkualiti melalui pengamalan teknologi terkini dan juga khidmat regulatory. Dan matlamat Jabatan Pertanian adalah untuk meningkatkan hasil, kualiti dan juga produktiviti pertanian di samping untuk memastikan keselamatan industri pertanian negara. Saya nak maklumkan sedikit berkaitan dengan dasar sekuriti makanan negara untuk makluman tuan-tuan dan puan semua yang terlibat secara langsung mengeluarkan bahan makanan kepada rakyat. Sekuriti makanan boleh ditakrifkan sebagai keadaan di mana semua orang mempunyai akses fizikal, sosial dan juga ekonomi kepada makanan yang mencukupi, selamat dan berkhasiat. Selain daripada itu, makanan itu mestilah memenuhi keperluan pemakanan seharian untuk membolehkan manusia menjalani gaya hidup yang aktif serta juga gaya hidup yang sihat. Sekuriti makanan ini penting disebabkan oleh beberapa faktor, antaranya peningkatan populasi manusia semakin bertambah. Jadi sekuriti makanan perlu ditingkatkan. Keselamatan makanan yang kita nak makan tu adakah selamat untuk kita makan. Isu kekurangan nutrisi yang kita sedia maklum, kalau tengok sekarang ni iklan dalam TV cegah bantut, yang tu pun antara isu ni lah. Akses kepada makanan, ramai orang yang tak dapat makanan yang sihat, makan sekadar untuk makan untuk hidup saja, tapi bukan makanan yang sihat. Seterusnya kemampanan kepada sumber untuk pengeluaran makanan. Antara cabaran untuk sekuriti makanan pada masa ini adalah yang pertamanya berkaitan dengan ketidaktentuan harga input pertanian. Seperti kita sudah maklum, harga input telah meningkat lebih daripada 100%. Ada yang menjangkau hingga 300%. Yang keduanya adalah dari segi kekurangan tenaga pekerja. Dan yang ketiganya adalah perubahan iklim dan juga keadaan cuaca yang tidak menentu selain daripada perubahan cuaca yang melampau. Melalui Kementerian Pertanian telah mengeluarkan satu pelan tindakan sekuriti makanan negara 2021-2025. Tujuannya adalah untuk memperkukuhkan sekuriti makanan negara dengan mengambil kira isu dan cabaran di sepanjang rantaian bekalan makanan, bermula daripada input pertanian sehinggalah ke sisa-sisa makanan. Dan pelan tindakan ini di bawah dasar sekuriti makanan negara atau DSMN 2021-2025 yang mempunyai 5 teras strategik, 15 strategi dan 96 inisiatif. Jangka akan dapat memastikan kesinambungan bekalan makanan negara pada setiap masa, khususnya dalam menghadapi situasi yang di luar jangkaan. Kalau tuan-tuan boleh search lah dasar sekuriti makanan negara, akan ada ditunjukkanlah berkaitan dengan teras 1 perluasan penggunaan teknologi, teras 2 pemerkasaan kajian dan penyelidikan, teras 3 pemerkasaan data sekuriti makanan, teras 4 perluasan kolaborasi strategik, dan teras yang kelima pengukuhan governance jabatan dan juga agensi. Jadi saya tak mau terangkan satu persatu lah sebab ada 96 inisiatif ni. Mungkin tuan-tuan boleh tengok tajuk-tajuk utama dan boleh layari sendirilah. Daripada inisiatif ni,
7 inisiatif telah dipersetujui untuk dilaksanakan oleh pihak kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan. Yang pertamanya adalah untuk meningkatkan keluasan tanah yang sesuai, khususnya tanah milik negeri untuk aktiviti pertanian. Yang keduanya, mengekalkan pengezonan kawasan jelapang padi. Yang ketiganya, pewartaan taman kekal pengeluaran makanan dan juga membangunkan semula taman kekal pengeluaran makanan yang terbekalai serta yang belum dimajukan. Yang keempat, yang ini adalah mengekalkan pewartaan zon industri aquaculture. Tapi di Negeri Perlis kita belum lagi ada pewartaan zon industri aquaculture. Yang kelima adalah menyelaras bersama pihak kuasa tempatan bagi memudahkan syarat-syarat untuk proses kelulusan kebenaran merancang untuk pembangunan sistem reban ayam dan juga lain-lain aktiviti agro makanan. Yang keenam adalah menubuhkan jawatankuasa pembangunan tanah pertanian peringkat daerah bagi memudah cara untuk urusan pembangunan tanah pertanian milik sendirian yang tidak diusahakan. Dan yang ketujuh adalah menetapkan kadar cas abstraksi bagi sumber air tawar dan juga air masin yang lebih rendah untuk sektor agro makanan. Ketujuh inisiatif ni akan dilaksanakan dengan kerjasama kerajaan negeri bagi memastikan dasar sekuriti makanan negara dapat dicapai. Seterusnya, saya akan pergi kepada program-program yang ada di bawah Jabatan Pertanian Negeri untuk pembangunan